Pak Cik Mak Cik Oto Arung, Datuk Nenek, anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Hari ini saya ingin membuat pengakuan paling berani secara terbuka. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, sejak akhir-akhir ini, saya dijadikan sebagai target politik satu modus operandi untuk menculik dan membunuh saya serta menghilangkan saya dalam negara Malaysia. Saya ulang, untuk makluman rakyat Malaysia yang amat saya sayangi kerana Allah, sejak beberapa hari ini, ada satu modus operandi yang kantoi. Satu kumpulan yang mengeluarkan ugutan politik kepada saya, dan mereka juga kantoi mahu menculik saya serta mahu menghilangkan saya dalam negara Malaysia. Hanya kerana saya menjadi kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia generasi baru ini. Ada beberapa individu dan kelompok dalam politik Malaysia yang terancam dan tergugat dengan kehebatan saya dalam percaturan real politik dunia akhir zaman ini, sehingga mereka syok sendiri mengeluarkan ugutan politik dan mahu menculik saya. Atas izin Allah yang Maha Berkuasa, alhamdulillah, saya terus berjaya menyelamatkan diri dan semua modus operandi menculik dan membunuh saya telah gagal beberapa hari ini. Saya ingin menyatakan kepada mana-mana kumpulan politik yang terancam dan tergugat dengan kehebatan percaturan real politik generasi baru ini, kami tidak takut mati dalam percaturan kuasa dunia ini. Kami tidak takut diculik dan dibunuh dalam percaturan real politik dunia ini. Kami tidak takut untuk dipenjarakan dan dimiskinkan dalam percaturan real politik dunia akhir zaman ini. Adalah sia-sia mana-mana pihak, mana-mana individu, mana-mana kumpulan yang terus merancang untuk mengugut saya secara politik dan membuat modus operandi untuk menculik dan membunuh saya. Modus operandi sebegini bukan kali pertama berlaku kepada saya, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Perkara ini memang sudah banyak kali berlaku. Namun untuk tahun 2022 ini, saya cukup kesihan melihat beberapa kumpulan politik yang terus gagal untuk menculik dan membunuh saya dalam negara Malaysia. Saya ingin memberi peringatan mesra kepada mana-mana pihak yang berurusan dengan saya dalam percaturan real politik Malaysia ini. Kingmaker politik Malaysia adalah tetap kingmaker. Saya tidak boleh diumpan, tidak boleh dipancing, tidak boleh diperangkap dengan apa sahaja jawatan politik dalam negara Malaysia. Kerana kedudukan saya sebagai kingmaker dalam politik Malaysia adalah lebih tinggi daripada jawatan-jawatan politik itu.
Saya tahu kenapa saya mahu diculik dan dibunuh lagi. Kerana kamu tidak boleh menerima kenyataan saya adalah kingmaker yang sebenar dalam percaturan real politik Malaysia. Saya tidak ada masalah untuk berurusan dan bekerjasama dengan sesiapa sahaja, hatta tangan-tangan rakyat politik dalam negara Malaysia ini. Akan tetapi, adalah sangat-sangat menjijikkan, adalah sangat-sangat lucu dan lawak apabila ada beberapa pihak kantoi mengeluarkan ugutan politik dan mahu menculik saya serta menghilangkan saya dalam Malaysia ini. Sejak tahun 2016, saya terlibat dalam percaturan kuasa politik Malaysia. Saya sudah jangkakan perkara ini pasti berlaku. Syukur kehadrat Allah yang Maha Berkuasa, sehingga saat ini Allah masih menjaga nyawa saya dalam percaturan real politik dunia akhir zaman ini. Saya tahu semua kitab-kitab politik yang ditulis oleh tangan-tangan rakyat politik dalam Malaysia saya sudah khatam. Saya tahu anda risau semua kitab-kitab percaturan politik dunia ini saya sudah khatam. Saya tidak ada agenda peribadi dalam negara Malaysia ini. Sebab itu saat ini saya semakin berani untuk bersuara. Dan saya semakin berani untuk bermain percaturan kuasa ini atas nama kedaulatan negara Malaysia. Saya ingin memberi nasihat kepada semua penculik-penculik yang diupah untuk menculik saya dalam negara Malaysia. Jaga keselamatan anda dan keluarga anda. Saya sentiasa bersedia untuk mati 24 jam setiap hari. Tapi saya risau penculik-penculik yang diupah akan mati sia-sia kena tembak dengan sniper atau kena bom tiba-tiba. Anda boleh katakan saya bersendirian dalam percaturan kuasa ini. Anda boleh katakan saya adalah orang kecil dalam percaturan kuasa ini. Ingat, negara yang paling berkuasa di dunia saat ini adalah negara yang paling kecil di dunia. Kecil-kecil cili padi. Dan si kecil itulah yang akan meletup macam bom nuklear satu hari nanti. Saya tidak sama dengan anak-anak muda lain, pakcik-makcik Oto Arum. Saya tidak terhegi-hegi dan tidak tergesa-gesa nak masuk giar 5, giar 6, giar 7 merebut jawatan politik dalam negara Malaysia kerana saya adalah kingmaker politik Malaysia. Kingmaker politik tidak memerlukan jawatan Perdana Menteri. Kingmaker politik tidak memerlukan jawatan menteri. Kingmaker politik tidak memerlukan jawatan ahli parlimen dan kingmaker politik tidak memerlukan jawatan ahli Dewan Undangan Negeri. Suka ataupun tidak, buah-buah catur politik itu saya yang gerakkan. Disebabkan kamu tahu saya menyimpan 1001 rahsia percaturan kuasa politik dunia ini. Ada beberapa pihak, beberapa kumpulan gagal dan terus gagal untuk menculik dan membunuh saya dalam negara Malaysia. Saya akui, saya menyokong pemerintahan kerajaan Ismail Sabri di Putrajaya. Saya akui,
Saya menyokong Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Saya mengakui saya juga menyokong Kerajaan UMNO BN dan PAS serta Parti Gabungan Sabah Gabungan Sarawak di Putrajaya. Hanya kerana saya bijak dalam percaturan kuasa ini menyokong pihak kerajaan. Hanya kerana semua ramalan percaturan politik saya tepat 300%. Saya terus dijadikan target politik utama untuk diculik, untuk dibunuh, untuk dihancurkan dan dihilangkan dalam negara Malaysia. Tetapi ironinya, saya tetap berdiri tegak dalam percaturan real politik dunia ini. Pak Cik Mak Cik Otto Arum. Saya tetap berdiri tegak, berani bersuara secara terbuka. Kerana mencatur kuasa ini bukan satu jenayah. Saya tidak ada kes jenayah dalam negara Malaysia ini. Hatta 1 juta kes politik mahu dibuka ke atas saya dalam Mahkamah Malaysia, saya tetap menang dalam percaturan kuasa ini. Sebab itu, kamu merancang mahu membunuh dan menculik saya dalam negara Malaysia. Orang-orang saya sedang memerhatikan kamu. Kamu boleh main tarik tali depan saya, tapi pastikan tali yang kamu tarik itu depan saya tidak menjerut kepala kamu sendiri. Hanya yang faham ayat ini pasti akan faham apa yang saya sampaikan. Ini bukan ugutan politik. This is a gentle reminder. Saya keturunan orang miskin. Saya tidak ada pangkat jawatan politik di Putrajaya. Saya bukan keturunan anak raja. Saya bukan billionaire. Saya bukan trillionaire. Tetapi saya sangat-sangat pelik kenapa ada beberapa individu dan beberapa pihak yang tidak boleh menerima kenyataan saya adalah kingmaker politik generasi baru. Sehingga saya diugut-ugut dengan ugutan politik dan mahu diculik dalam negara Malaysia. Pastikan anda membuat clean project untuk menculik dan membunuh Jufazli Syih Ahmad bagi tahun 2022. Saya mengalu-alukan siapa sahaja yang mahu menculik dan membunuh saya. Tetapi kalau kantoi, pastikan kamu berani mati di hadapan saya. Saya tak takut mati kerana matlamat hidup saya adalah untuk berkorban kepada agama, bangsa dan negara Malaysia berdaulat ini sebagai bekalan untuk masuk ke syurga Allah. Matlamat hidup saya bukan mahu jadi Perdana Menteri, bukan mahu jadi menteri, bukan mahu jadi ahli parlimen. Matlamat hidup saya bukan mahu jadi ketua menteri. Maka adalah sangat mudah untuk saya terus menjadi kingmaker dalam politik Malaysia. Suara sakti keramat rakyat ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Kuasa sakti keramat rakyat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Quran. Ya, suara rakyat adalah suara kingmaker politik Malaysia yang terus menggoncang percaturan kuasa dunia. Saya tidak ada masalah untuk bekerjasama dengan sesiapa sejak tahun 2016 sehingga tahun 2022.
Tetapi saya melihat generasi lama terancam dengan kehadiran generasi kami yang semakin hebat dalam percaturan kuasa ini. Kami menghormati semua tangan-tangan raib politik seluruh dunia maupun tangan-tangan raib politik dalam Malaysia ini. Tetapi satu perkara yang tidak akan kami kompromi. Generasi kami akan tetap mempertahankan kedaulatan negara Malaysia ini hatta kita bertumpah darah sekalipun. Maka saya tidak terkejut dengan semua modus operandi menculik dan membunuh saya. Kerana sememangnya kerja-kerja mencatur kuasa ini adalah tentang hidup mati seorang manusia untuk agama, bangsa dan negaranya. Dunia ini hanyalah sementara dan generasi kami tidak tergila-gilakan dengan pangkat kuasa politik itu. Maka adalah silap jika mana-mana pihak mahu menculik dan membunuh saya, mahu menakut-nakutkan saya dalam percaturan kuasa ini. Pokok belum berbuah, pokok itu juga yang kau takut. Tetapi kerana akar pokok itu subur, maka pokok itu tidak boleh ditumbang. Maka kau cuba untuk menculik dan membunuh pokok baru itu. Semua ini adalah kerja sia-sia. Walaupun pokok baru itu ditebang dan ditumbang, akar pokoknya subur akan tetap tumbuh, mekar serta berbuah. Mahu melawan takdir Allah? Sedarlah. Mulut, akal, otak, keberanian dan jasad badan saya ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara keramat rakyat ini yang menjadi kingmaker dalam politik Malaysia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kau tidak boleh bunuh Allah Subhanahu wa taala, maka semua tanda-tanda kehebatan Allah dalam negara Malaysia berdaulat ini tidak boleh dihancurkan. Pesanan terakhir saya tidak ada masalah untuk berjumpa dengan sesiapa. Tetapi ingat, modus operandi menculik dan membunuh saya itu sangat mudah untuk dikesan dan dihidu. Mungkin anda nampak saya bersendirian. Tetapi apabila anda berjumpa dengan saya, pastikan semua misi anda menculik dan membunuh itu berjaya 100%. Saya risau anda yang mati sia-sia. Apapun, saya sudah menang dalam percaturan kuasa ini. Saya tak malu mengaku jadi orang miskin. Kerana saya tetap menjadi kingmaker dalam politik Malaysia ini. Kehebatan seorang pencatur kuasa di dunia akhir zaman bukan diukur pada kekayaan dan wang serta pangkatnya, tetapi ia diukur pada suara keramatnya. Maka ayuh, mana-mana pihak yang tidak senang duduk melihat kehebatan generasi baru ini menjaga kedaulatan negara Malaysia, main rapat-rapat, main dekat-dekat dengan saya
Saya tidak takut mati, tetapi kamu takut mati. Matlamat hidup saya bukan untuk hidup selama-lamanya dalam dunia ini. Matlamat hidup saya adalah mati dalam percaturan kuasa ini. Maka saya tidak rugi apa-apa pun. Tapi kalau kamu yang mati, kamu yang rugi. Sebab kamu gilakan harta, pangkat dan kuasa dunia. Kamu fikir dunia ini selama-lamanya. Atas nama Allah yang maha berkuasa, atas nama Allah yang maha besar lagi maha hebat, saya tetap akan berkhidmat untuk agama bangsa dan negara Malaysia berdaulat ini. Tidak ada satu orang pun yang boleh tutup mulut saya, yang boleh halang saya menjadi kingmaker dalam politik Malaysia. Saya sudah lali dengan ugutan-ugutan bunuh dan menculik ini. Pakcik makcik Oto Arong. Saya biasa berjalan bersendirian. Tetapi saya tidak takut mati di hadapan Allah. Matlamat hidup saya jelas. Berbakti kepada agama bangsa dan negara untuk saya dapat tiket masuk syurga Allah. Tetapi kamu tamak berpolitik siang, pagi, petang, malam, merompak duit rakyat, merompak harta negara. Takut dengan bayang-bayang Jufazli Syekh Ahmad hanya kerana kamu tidak lama lagi mati. Sekaya manapun anda, sebesar manapun jawatan politik anda, kekayaan dan pangkat politik kamu itu tidak boleh dibawa masuk dalam lubang kubur. Sebesar mana kuasa anda, Allah lebih berkuasa daripada anda. Dan kuasa keramat rakyat yang diberikan oleh Allah itu lebih hebat daripada kuasa politik anda. Jangan takut terkencing-kencing menonton video panas ini. Terkejut? Kerana Jufazli Syekh Ahmad membuat pengakuan berani mati? Kamu kantoi mahu menculik dan membunuh saya lagi. Saya tahu kamu siapa. Tapi saya harap kamu boleh jaga nyawa kamu baik-baik selepas ini. Saya minta nama, saya minta tempat. Saya minta sebab perjumpaan. Kamu tidak mahu bagi tahu. Saya ulang. Baru-baru ini, untuk makluman pakcik-makcik Oto Arong, ada ramai orang yang menghubungi saya, mahu berjumpa dengan saya. Hanya kerana saya tidak lagi menyokong pembangkang. Hanya kerana saya menyokong kerajaan di Putrajaya. Ada beberapa pihak mahu berjumpa dengan saya atas alasan politik. Siap keluarkan ugutan dan main paksa-paksaan. Saya bukan anjing politik kamu untuk ikut cakap kamu. Saya adalah kingmaker dalam politik Malaysia. Jangan cuba-cuba bermain api dengan saya dalam keadaan semua rahsia kamu di tangan saya. Nama pun kau takut nak sebut depan mata saya.
Nama tempat nak jumpa pun kamu takut nak sebut depan mata saya. Dan akhirnya semua rancangan menculik dan membunuh ini gagal dalam negara Malaysia seperti biasa. Saya ingin akhiri video panas ini dengan satu perkara. Kingmaker politik Malaysia generasi baru akan terus berani mati menjaga kepentingan rakyat Malaysia dan kedaulatan negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Mana-mana ejen politik yang mahu menculik dan membunuh saya serta menghilangkan saya dalam negara Malaysia, misi politik ini sia-sia dan sudah gagal sejak tahun 2016. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur saya, Pakcik Makcik Oto Arum. Walaupun saya miskin, saya bersyukur rezeki Allah itu masih ada untuk saya. Dan orang-orang ini tidak senang tengok saya miskin. Kesian, sangat kesian. Ada ramai pencatur kuasa, pengkhianat dan petualang negara takut dengan suara orang miskin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pakcik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Kuasa sakti keramat rakyat yang terus menjadi kingmaker di tanah Malaysia yang berdaulat ini. Allah Maha Kuasa. Kamu tidak ada kuasa untuk menculik dan membunuh saya kerana Allah terus menjaga saya. Checkmate. And masuk perangkap 100 kali, bosku. Terima kasih.